Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 19 Mac. Teknologi dan ekonomi digital yang merangkumi dasar inklusif merupakan kunci kepada kejayaan masa depan Sarawak. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kini masa depan tidak lagi berdasarkan jantina atau kaum tetapi melihat kepada keupayaan individu menguasai ilmu dan teknologi. Jelas beliau apabila Sarawak memperkenalkan ekonomi digital, ia tidak melihat kepada jantina tetapi kemahiran seseorang mengurus bidang tersebut. Justru perlu bagi golongan wanita untuk memperoleh kemahiran dalam teknologi dan pendigitalan untuk mencapai kesaksamaan jantina. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian semasa merasmikan persidangan kebangsaan wanita Dayak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut melancarkan buku bertajuk Wanita Dayak dan Pembangunan. Kerajaan akan memastikan isu sekolah daif di negeri ini dapat ditangani segera secara menyeluruh. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata ketika ini usaha tersebut masih lagi berjalan namun mengakui setengah daripada projek itu mengalami kelewatan disebabkan beberapa faktor seperti jarak sekolah terlibat yang jauh selain penularan wabak COVID-19 dalam tempoh 2 tahun ini. Dr. Anwar menjelaskan sekolah-sekolah yang terletak berhampiran dengan sungai dan sering dilanda banjir akan diberi perhatian segera terutamanya untuk pembinaan semula di kawasan baru yang lebih selamat. Katanya sekolah berkenaan wajar diberi keutamaan memandangkan setiap kali berlaku banjir ia akan melibatkan sejumlah dana bagi tujuan penyelenggaraan dan baik pulih. Justru beliau menambah penyelesaian terbaik adalah memindah atau membina semula sekolah tersebut di tempat lain supaya tidak lagi terjejas akibat banjir. Dr. Anwar memaklumkan walaupun sekolah daif masih lagi menjadi isu di negeri ini, namun sudah banyak juga sekolah-sekolah yang dibaiki dan dibina semula. Sebenarnya banyak, saya tidak ada figure yang on offhand, tetapi sebenarnya sudah banyak proses sebab kerajaan negeri Sarawak telah memperuntukkan dengan pembayaran 1 bilion tersebut dan saya pasti dengan adanya dana tersebut kita dapat menyelesaikan isu tersebut. Tapi sekarang hanyalah masalah dari segi ataupun isunya dari segi pelaksanaan dia. Dari segi pelaksanaan tersebut haruslah kita teliti kembali bagaimana kita dapat mencepatkan proses untuk menyelesaikan sekolah daif ini. Beliau ditemui pemberita RTM semasa merasmikan program Berambih Digital Kelakar di Seratok. Program yang berlangsung selama 3 hari sehingga Ahad ini adalah inisiatif Serba Digital X dalam membantu usahawan tempatan untuk urusan fotografi produk, reka bentuk dan penghasilan kandungan teks untuk pemasaran digital. Projek pembinaan Jabatan Batang Rambungan sepanjang 560 meter kini sudah mencapai kemajuan hampir 20% siap. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Ardil Lariwo berkata, kerja-kerja pembinaan itu dijangka selesai sepenuhnya pada Jun 2024. Insinyur Aidil Lariwu menjelaskan kerja-kerja pembinaan tersebut yang dikategorikan sebagai projek sakit mengalami sedikit kelewatan sebanyak 35% berikutan masalah dialami oleh pemaju iaitu membabitkan faktor tenaga kerja dan kekurangan bahan binaan. Masalah yang dihadapi oleh kontraktor sekarang ialah pembinaan dua piers yang besar di tengah sungai itu yang akan membentuk dia punya pylon itu. Sebab jembatan ini ialah cable stay bridge, ada 2 pylon, ada 2 tower yang besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas diberikan taklimat daripada Wakil Jabatan Kerja Raya berkaitan perkembangan status Jabatan Batang Rambungan di tapak projek tersebut. Ditanya mengenai perkembangan 8 lagi jambatan di bawah projek rangkaian jalan pesisir sepanjang Sampadi Kuching, beliau memberitahu bahawa pembinaan berjalan lancar dan dijangka siap awal tahun depan. Beliau menyeru pihak terlibat agar memantau dengan lebih kerap projek-projek yang giat dilaksanakan agar dapat digunakan lebih awal daripada jadual yang ditetapkan.
Dalam perkembangan berkaitan peralihan ke fasa endemik kelak dijangka mampu memberi impak positif kepada sektor pembinaan di negeri ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Insinyur Aidil Lariwo memberi jaminan bahawa ia akan melancarkan lagi kerja-kerja pembinaan yang tertangguh dan mengalami kelewatan sebelum ini. Ujarnya peralihan itu turut akan membuka peluang kepada pihak kontraktor membawa tenaga kerja luar masuk setelah menghadapi masalah kekurangan pekerja dalam industri pembinaan terutamanya sepanjang tempoh pandemik melanda negara. Kerana macam yang kita tengok di sektor pembinaan, mesin banyak, machinery banyak, dia punya banyak, tapi operator dia tak ada. Kekurangan operator yang membawa mesin itu. Di mana-mana tapak pembinaan semua dia macam itulah. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat ke tapak projek Jambatan Batang Rambungan di Kuching. Dedah Insinyur Aidil lagi, selain Jambatan Batang Rambungan, projek jambatan lain yang turut mengalami sedikit kelewatan adalah projek pembinaan jambatan di Limbang dan Marudi. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Bersua kembali. Seterusnya kita ke perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan 1,316 kes COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kes di seluruh negeri meningkat kepada 285,818. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media harian yang memaklumkan daripada jumlah itu 1,305 kes adalah kategori 1 dan 2 manakala 11 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Daerah Kuching masih mendahului daerah-daerah lain dengan mencatatkan kes tertinggi iaitu 531 kes, diikuti Miri 158 dan Bintulu 106 kes. Hanya 2 daerah di negeri ini iaitu Sabah dan Song yang tidak merekodkan sebarang kes. JPBN turut melaporkan 2 kes kematian melibatkan wanita berusia 84 tahun dan 55 tahun yang masing-masingnya mempunyai sejarah komorbid pada 13 Mac di Hospital Serian dan pada Khamis di Hospital Umum Sarawak. Tiada kluster baru dilaporkan dan 5 kluster yang masih aktif di seluruh Sarawak. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 14 kompaun terhadap mereka yang gagal mendaftar masuk ke dalam premis melalui aplikasi MySejahtera di Kuching. Objektif Pejabat Pergigian Bahagian Miri adalah untuk memberikan perkhidmatan pergigian yang berkualiti dan terbaik dalam mempertingkatkan kesihatan mulut warga Miri. Pegawai Pergigian Bahagian Miri Dr. Wan Mariam Wan Abdul Rahman memberitahu ke arah itu usaha yang dilakukan adalah mempromosikan kesihatan pergigian kepada masyarakat. Katanya usaha tersebut sememangnya memerlukan kerjasama daripada pihak Radio Televisyen Malaysia RTM untuk menyampaikan maklumat yang betul dan sahih. Tambahnya, ia sejajar dengan harapan mereka yang mahu memastikan masyarakat di negeri ini mempunyai kesihatan pergigian yang baik. Dr. Wan Mariam berkata demikian ketika memberi taklimat kesihatan pergigian kepada kaki tangan RTM Miri. Beliau turut menyampaikan kit kesihatan pergigian kepada 2 kaki tangan RTM Miri yang telah dilantik sebagai ikon gigi iaitu Fazri Basri dan Margareta Remang. Turut hadir ialah pengurus stesen RTM Miri Lydia Raya Rinyut dan pegawai pergigian unit promosi pergigian Miri Dr. Mary Calang.
Masih tiada sebarang petunjuk ditemukan semalam pada hari ke-6 operasi mencari dan menyelamat SAR Eric Chang Wei J, 4 tahun yang dilaporkan hilang pada 7 Mac lepas. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat menerusi aplikasi WhatsApp memaklumkan pencarian ditangguhkan pada pukul 6 petang dan akan bersambung hari ini. Pasukan SAR semalam meneruskan pencarian dari pukul 9.30 pagi di kawasan pesisir dan sekitar Bukit Lasak, Kampung Muara Tebas. Ia merangkumi jarak 1 sehingga 1.5 km melalui jalan darat berikutan keadaan air yang masih surut. Sebahagian jalan Kuching Serian iaitu dari Batu 8 menuju ke Batu 10 akan ditutup sementara bermula esok hingga 1 April depan bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dibuat. Kenyataan media daripada Jabatan Kerja Raya bahagian Kuching memaklumkan penutupan jalan raya itu adalah bermula dari pukul 8 malam hingga 5 pagi. Penutupan bagaimanapun hanya akan dilakukan semasa kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan di tapak kerja bagi memberi ruang dan laluan kepada jentera berat melaksanakan kerja. Sehubungan dengan itu, pengguna yang melalui laluan itu dinasihat untuk mematuhi papan tanda keselamatan yang telah disediakan dan mematuhi arahan penjaga laluan bagi melancarkan pergerakan trafik. Menurut kenyataan tersebut lagi, pihak JKR akan memaklumkan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja penyelenggaraan. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 19 Mac. Keluarga Malaysia, segera lakukan ujian saringan kendiri jika anda mempunyai gejala untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.